بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على وسلم. قال وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah annamal hayatud dunya, bahawa kehidupan di dunia itu la'ibun wa lahwun, ialah suatu permainan, wa lahwun hiburan, wa zinatun suatu perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Kehidupan di dunia juga ialah merupakan wa tafakhurun, iaitu kebanggaan di antara kamu, wa takathurun dan juga memperbanyakkan fil amwal wal aulad, meramaikan anak-anak dan juga membanyakkan harta benda dan juga anak-anak. Di dunia ni seperti mana kita sebut kemarin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kehidupan di dunia adalah kehidupan yang macam tu. Dia ialah satu permainan, satu game ataupun
Dunia ni, kehidupan kita ni, kita hidup dalam permainan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kehidupan yang jenis disebut dengan lahwun, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaitu kehidupan yang jenis senda gurau, melawak, bukan sungguh. Wazinatun, yaitu perhiasan. Dunia ini ialah kehidupan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang jenis perhiasan, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang hidup, semua orang nak menonjolkan apa ada pada diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan juga kehidupan orang berbangga-bangga dengan harta benda dan juga anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang berbangga kalau hartanya banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakcik, pakcik. Pakcik. Orang berbangga dengan harta yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbangga dengan apa yang dimiliki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan sebenarnya pemilikan yang dia ada ialah pemilikan yang bukan jenis kekal. Pemilikan yang dia ada bakal hilang bila-bila masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Nabi SAW menceritakan dan mengkhabarkan pada kita. Satu hari Nabi SAW keluar dengan para sahabat daripada masjid. Nabi keluar ke tanah lapang. Ketika itu Nabi ambil satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu ranting, dan Nabi buat satu garisan. Nabi kata, hadza huwal insan, ini ialah manusia. Nabi ambil lagi satu, Nabi garis lagi satu garisan. Tetapi garisan yang pertama tu Nabi kata, wa hadza ajaluh, ini ialah mati dia. Dan Nabi SAW menggariskan pula satu garisan yang jauh daripada kedua-dua garisan itu. Nabi kata, wa hadza amaluh, ini ialah angan-angannya. Dan Nabi kata, fa bainama huwa kadzalik, tengah-tengah dia duduk macam tu, dia mati dia, angan-angan dia, angan-angan duduk jauh. Idza ja'ahul aqrab, tiba-tiba yang datang pada dia ialah yang dekat dengan dia. Mati datang dulu, angan-angan tak sempat pun dia nak mencapai. Jadi itu kehidupan di dunia. Lepas tu kita ni, kalau kita hidup di waktu pagi, kita kena jangka petang ni apa nanti. Kalau kita ada waktu petang, kita kena jangka esok apa mati. Jadi jangkaan macam tu, menanti je mati. Maksudnya mati tu kena duduk di ruang mata, kena duduk di ruang mata kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kurang ingat mati, kita ditipu daya. Kalau kita ingat mati, kita selamat. Dan kita ambil pun kita tak sungguh, sebab kita tahu dia hanyalah sementara. Begitu juga di dunia ni, orang berbangga dengan anak, dengan cucu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dah beranak pinak, orang tanya, anak berapa orang? Kami 3 je. Oh, kalau gitu kami lebih, kami 10.
bangga. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila tua sikit orang tanya, cucu berapa orang dah? Makcik cucu berapa orang? Makcik cucu 5. Mak saya cucu 20. Dia orang berbangga dengan anak cucu. Salah Sayyidina Muhammad. Begitu dah. Orang akan bercerita masalah Sayyidina Muhammad. Anak saya yang sulung duduk di England. Anak saya nombor 2 duduk di Perancis. Nombor 3 di UAE. Orang akan bercerita kebanggaan mereka tentang anak-anak mereka. Salah Sayyidina Muhammad. Dunia ni macam tu. Jadi Nabi SAW, Allah SWT sebut semua tu ialah kamathali ghaithin, seumpama hujan. A'jabal kufar, yang menakjubkan orang-orang kafir. Yang a'jabal kufar, yang menakjubkan orang-orang kafir. Yang mempesonakan orang-orang kafir. Nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Jadi bila hujan turun dari langit, maka dia menyiram tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, hingga pokok menjadi menghijau. Ya, orang yang kafir akan terpesona dengan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ni orang Islam yang sungguh, kita tak terpesona pun dengan dunia. Kalau kita ambil dunia, kita tak rasa apa. Cuma orang yang mirip hatinya seperti mana orang-orang kafir akan terpesona dengan dunia. Orang pakai kereta elok sikit, dia kata, ish kalau aku ada kereta macam tu. Kalau rumah orang besar sikit, ish kalau rumah aku besar tu lah. Jadi dia, masalah Sayyidina Muhammad tu seumpama orang-orang yang kafir dan orang yang serupa hatinya seperti orang kafir, terpesona dengan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan orang yang kenal dunia, jadi dia tak berbangga. Cuma dia bersyukur dengan nikmat yang dia ada. Allah bagi nikmat tu, dia boleh guna untuk mentaati Allah dan berkongsi nikmat itu dengan orang lain. Orang yang tak mahu kongsi dengan orang lain ialah orang yang telah tertipu dengan hakikat dunia ni. Macam mana katakan tertipu tu? Dia bangga, orang kata dia jutawan, dia millionaire, orang sebut dia orang top 10 terkaya, bangga. Tapi tahu ataupun tidak, nanti dia sakit di akhirat esok. Lepas sakit akan ditanya. Di dunia berbangga, di akhirat esok kena tanya. Dia yang paling panjang ditanya oleh Tuhan di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni kalau kita nak di akhirat esok kita tak disoal panjang oleh Tuhan, kita kena selalu buat muhasabah. Muhasabah tu mengurangkan pertanyaan di akhirat esok. Sebab itu Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisabkan diri kamu, kirakan diri kamu, muhasabah diri kamu, koreksi diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab di akhirat esok. Jadi sebab bila mana kita muhasabah, kita buat koreksi, kita akan temui kekurangan kita dan kita akan perbaiki kekurangan yang ada. Kalau amal soleh kurang, kita akan tambah. Kalau kita kurang bersedekah, kita akan perbanyakkan sedekah. Qala thumma yahiju. Tumbuh-tumbuhan yang mempesona tadi, yang menghijau tadi, kemudiannya kering. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fatarahu musfarran, kemudian kamu akan tengok tumbuh-tumbuhan tadi langsung jadi kuning. Jadi maknanya dia akan mati. Thumma yakunu hutama, kemudian dia hancur binasa. Semalam saya bersama dengan para habaib, para ulama,
bersama dengan MB Kedah. Jadi Sungai Petani semalam ni dia menghadapi satu situasi dalam 72 jam mereka akan terputus air. Sebabnya masalah Sayyidina Muhammad, sensor yang kawal empangan empangan muda tu, masalah Sayyidina Muhammad rosak. Akhirnya ayat yang menakung tu terbuka langsung, ayat tu pergi ke laut. Habis ayat bersih tu pergi ke laut. Akhirnya nak kena cover dengan pangan berih. Ayat pangan berih tu masalah Sayyidina Ahmad nak pergi penuh tu 72 jam. Berarti berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Tapi hebatnya Allah tunjuklah, Allahu Akbar. Cepat sungguh ayat tu penuh. Saya kemarin ni bila berhenti di tol masuk tandas, ambil wuduk, kemudiannya ayat ada. Jadi duk kata Sungai Petani betul ayat. Rupanya ayat mai dah. Yang pertama sebabnya saya rasa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni dia menarik keberkatan. Kita baru bercadang nak laksanakan Islam, Allah mudahkan, Allah bantu. Walaupun kita tak boleh buat apa-apa lagi pun, baru kita bercadang nak bantu rakyat, baru kita ada azam untuk kita nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pemimpin ni kalau dia adil, bahkan kalau penduduk sesebuah negeri itu bertakwa, Allah janji, walau anna al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri dan negara itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji lafatahna 'alaihim, pasti kami akan bukakan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh, keberkatan dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap Allah Subhanahu Wa Taala menjaga negeri ini dengan keberkatan pemimpin yang disayangi oleh rakyat. Dia ni pemimpin kalau dibenci oleh rakyat, dia masalah. Pemimpin kalau disuka oleh rakyat, dia mendatangkan rahmat dan kebahagiaan. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi kita harap juga bala bencana yang Rodok cakap tu Allah tahan. Dengan sebab pemimpin juga sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu masa Sayyidina Umar duduk dalam masjid, tiba-tiba berlaku gempa bumi, bergegak Madinah. Dia keluar daripada masjid, dia hentak kaki, dia kata, "Hai bumi, aku tak adil lagi kah?" Bumi bergerak. Yang bergerak tu diam. Maknanya malapetaka dia main kalau pemimpin tidak adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena di pemimpin yang tak boleh tidur malam kalau rakyat susah. Pemimpin yang bukan sekadar berjanji, tapi pemimpin yang hidup dalam realiti rakyat. Dia rasa macam mana susah rakyat. Pemimpin yang tak duduk di kehidupan yang mewah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dia menghayati kesusahan rakyat. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan contoh juga saya tengok di Turki. Saya beberapa kali ke Turki dan tengok macam mana Erdogan mentadbir negara. Dia sebelum jadi presiden Turki,
dia jadi terlebih dulu Datuk Bandar Istanbul. Bila dia jadi Datuk Bandar Istanbul, yang pertama Tuhan bagi ilham untuk memajukan Turki, iaitu dengan membersihkan Selat Barbarossa. Cantik Turki ni, tapi kerajaan sebelum tu tak peduli. Maksudnya bila mana dia naik, Salah Sayyidina Muhammad, dia buat bagi cantik, bersihkan dulu, lepas tu jadikan, maka jadi tarikkan pelancong. Orang pakat main. Sebab Turki ni dia tengah-tengah di antara Asia dan Eropah. Belah ni Asia, belah ni Eropah. Kemudian bila dia naik, dialah pemimpin yang isterinya bertudung dan berhijab. Turki asal-asalnya sekular, melarang orang perempuan pakai tudung. Tapi alhamdulillah, Rasulullah SAW Muhammad dengan berkat takwa pemimpin dan kerja siang malam pagi petang. Siang malam pagi petang. Bukan nak tunjuk kita hebat, tapi kita nak berkhidmat. Itu bahasa dia. Kadang-kadang orang politik nak tunjuk. Tunjuk tak jadi apa? Tunjuk tu dia panggil riak. Tak ada pahala. Aku hebat, aku pemimpin. Tapi kalau dia berkhidmat, dia bukan perlu orang tahu. Dia berkhidmat. Cumanya Allah SWT tetap akan menyampaikan pemberitaan hak dia buat kerja tu kepada orang. Oh, Allah keluar dia. Jadi kadang-kadang orang politik dia kata kita buat kena tunjuk. Beda orang nak sokong kita, sebenarnya tak perlu pun. Allah Sayyidina Muhammad kita buat kerana Allah. Kata Allah lah yang buat keluar kebaikan kita untuk dilihat oleh orang lain, untuk dinilai oleh orang lain. Akhirnya beberapa kali percubaan untuk menggulingkan dan semua gagal. Pasal apa? Sebab rakyat sayang. Bila rakyat sayang, rakyatlah yang mempertahankan pemimpin. Allah Sayyidina Muhammad. Dan saya cakap dengan seorang ulama Turki waktu itu, para ulama sokong dia. Jadi para ulama kata Allah Sayyidina Muhammad, itu cerita dia tentang. Jadi kalau ulama menyokong, selamatlah pemimpin. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana satu ulama disebut satu orang polis pengiring Erdogan Salah Sayyidina Muhammad, diiring Erdogan siang malam pagi petang naik kereta ni Salah Sayyidina Muhammad. Polis pengiring tu adalah ahli letak jawatan, ataupun tukang, ataupun apa, tak mau kerja, mana tak mau teruskan kerja sebagai polis pengiring, nak kerja hal lain. Dia kata dia letih, dia tak mampu. Sedangkan Erdogan ni kuat lagi, boleh pi lagi, tapi dia tak mampu lah. Akhirnya Allah pelihara Turki. Jadi walaupun Allah SWT Sayyidina Muhammad, mereka diboykot oleh antarabangsa, tapi mereka tetap boleh hidup, alhamdulillah, Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah pentingnya pemimpin yang adil. Yang kedua, Sayyidina Muhammad saja Allah atok dalam duduk diam. Orang lama tak buat lantunan mahabbah cinta Rasul. Tiba-tiba semalam Allah Sayyidina Muhammad Taufik Intan bersama dengan Majlis Pembenaran Sungai Petani buat majlis cinta Rasul Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana nak buat, nak menganjurkan cinta Rasulullah, sebenarnya dia rahmat, sebab Nabi itu rahmat. Jadi bila berlaku isu ayat Salah Sayyidina buat cinta Rasul, jadi tak tahulah berapa ratus ataupun ribu selawat yang telah dihantar daripada Rasulullah. Sebab itu Allah jadi keselamatan, kemudahan kepada manusia. Jadi yang nampak ada masalah, Allah SWT mudahkan dengan sebab selawat. Selawat ni jangan buat mudah, dia sangat penting. Dengan selawatlah Allah mudahkan semua urusan kita. Dengan selawatlah Allah murahkan rezeki kita. Dengan selawatlah Allah pandang kita semua dengan pandangan rahmat dia. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad bisik dengan MB semalam. Jadi saya bisik, jadi
nak hantar wakil kat dia untuk bincang buat Lantuna Mahabbah ataupun Malam Cinta Rasul, ataupun dia pergi Kedah berselawat di Stadium Darul Aman, insya-Allah ala Sayyidina Muhammad. Jadi gabungan-gabungan daripada para penganjur ni, Taufik Intan, Darsa dan mana-mana lagi lah. InsyaAllah kita tarik crowd untuk kita mendapat rahmat yang besar untuk negeri ini, insya-Allah, agar Allah pelihara daripada musibah dan malapetaka dan bahaya dengan berkat selawat dan mengajak manusia cinta pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kehidupan dunia ni macam tu. Fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Mak dunia ni lambat laun dia akan binasa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang daripada baby sampai jadi budak, sampai remaja, 30-an, 40-an, sampai jadi tua, sampai akhirnya bukan sekat tua bangka, maknanya last kali mati. Itulah kehidupan dunia yang kita kena sedar, semuanya biarlah berakhir dengan kebinasaan. Qala wa fil akhirati azabun syadid. Sementara di akhirat esok dia akan dapat azab sisaan yang pedih. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang mengambil dunia kemudian dia tidak mengambil dengan yang sepatutnya, dia menjebakkan dirinya dengan perkara yang haram, ketika itu dia akan dikenakan dengan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan terlajak mengambil dunia sehingga kita tak peduli halal dan haram. Mesti kita akan kena hukuman daripada Tuhan di akhirat esok. Qala wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sebaliknya, orang yang prihatin terhadap hakikat hidup di dunia ni, menjadikan dia seorang yang zuhud, qanaah, berpada dengan apa yang ada. Qala wa maghfiratun minallah, dia akan mendapat keampunan daripada Allah, wa ridwan, dan juga dia akan mendapat keridaan daripada Tuhan. Qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidaklah kehidupan di dunia ni melainkan kesedapan yang menipu daya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, tengok makanan sedap, makan. Lepas tu ada favourite pula, makan. Sedap-sedap kecil manis, sedap-sedap darah tinggi, sedap-sedap jantung, macam-macam penyakit semua main daripada makan. Jadi maka jadi macam mana masalah Sayyidina Muhammad? Kenikmatan itu hanya sementara saja. Semua menipu dia. Akhir sekali, tu tak boleh makan, ni tak boleh makan. Dulu suka sangat makan seafood. Bila kena gout, apa pun tak mau dah, tak boleh makan, takut nak makan. Dulu boleh makan tu, boleh makan ni, semua tak mau hari ni. Pasal sebab kena dah penyakit. Itulah kehidupan dunia sebagai renungan pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Grup infak darasa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Muhabbin Terasa 19 seluruh Malaysia. Nazar Sekeluarga Kapal Raja Uda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suzi Sekeluarga Kajang, Abdul Rahim, Badasri Putra, Rozani Nasruddin, Taman Mawar Ceras, Muhammad Satria Budiman, Lembah Beringin, hamba Allah Tawau, Nur Hafizah Abdul Jalil, Kapar Kelang, Amsyar. Mohon bantu doakan kesembuhan pelajar di atas, amin. Allah qabul.
Nurhalinda Husin keluarga Taman Datuk Senu, Muhammad Amirul Amin dan keluarga Bakar Arab Sungai Petani Kedah, Maksud Atis keluarga Sungai Buloh Selangor. Allah kabul semua hajat-hajat mereka, Allah jauhkan daripada kemurkaannya, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat, Allah tambahkan amal soleh, Allah jauhkan daripada musibah malapetaka, Allah selesaikan semua masalah, Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.